Alright. Saya rasa tak ada apa-apa lah kot. Okay, so kita mulakan thank you so much pada anda semua. Kalau anda tengok video ni, tolong tekan komen, share, tekan like. Tekan like, okay? Tekan love ke. Thank you. Okay, so tajuk kita petang ni adalah berkaitan dengan PJJ. PJJ ni senang lah nak bagi mudah faham. Perkahwinan jarak jauh, pernikahan jarak jauh. Dan pernikahan jarak jauh ni biasa dah sangat kan. Kalau kata ada orang dekat Malaysia ni yang PJJ, saya percaya daripada kalangan yang anda yang menonton ni, ya anda, okay, anda yang menonton ni, saya percaya mesti ada yang PJJ. Iaitu anda mungkin duduk kerja kat Kedah. Contoh suami kerja dekat Kuala Lumpur. So biasa berlaku macam tu kan, PJJ. Macam PKP yang lepas pun ada yang terpisah kan. Dia terpisah selama 6 bulan, tak dapat nak balik. Biasa kalau ada orang PJJ, kalau saya sendiri kan dulu, saya pernah balik, saya pernah naik bas tau. Adalah, saya bukan PJJ, tapi saya nak ceritalah tentang saya dalam bas tu, saya ada bersembang dengan seorang lelaki. Dia lebih tua sikit daripada saya. Saya tanya, abang nak pergi mana? Dia kata nak balik dia nak balik Perlis. Masa tu saya ingat daripada Putrajaya. So saya nak balik Perlis. Oh, naik bas lah. Yelah. Kata ada apa kat sini? Dia kata saya tiap-tiap minggu balik Perlis. Dia kata sebab apa? Sebab isteri dengan anak semua dekat sana. Kata ulang alik. Abang ulang alik daripada Perlis ke Putrajaya? Ulang alik. Tiap-tiap minggu. Tahu? Saya time tu kan, saya membayangkan aku yang naik sekali pun kadang nak balik pun kita rasa macam penat kan. Penat sungguh. Tapi orang yang PJJ ni, saya tak tahu dia ada kuasa apa. Walaupun mungkin dia tak drive, dia tak bawa bas tu. Tapi dia tempat tidurnya. Tapi tanyalah mana-mana orang pun, kalau kita travel, kita akan rasa letih. Walaupun kita tak drive, betul kan? Tambah-tambah naik bas yang kita mungkin nak kena tahan kencing. Kita dah tak boleh nak berhenti kot dan kita kena tunggulah ikut bas tu berhenti ke arena mana, kat situlah tempat kita kencing. So mesti kita pun rasa macam penat dan sebagainya. Jadi kalau kata tiap-tiap minggu berulang tu, yang tu mungkin ada orang yang biasa. Ada orang kalau tak tiap minggu pun, dia mungkin dia balik 2 minggu sekali. Ada orang sebulan sekali. So biasa kan benda-benda macam ni. Kalau yang lebih ekstrim yang tak boleh balik, contoh kan, suami mungkin kerja dekat Sabah. Kerja dekat Sabah, isteri duduk dekat Semenanjung. Yang tu lagi dukaan besar lah kan. Saya katalah, saya percaya mesti anda semua pun mungkin bersetuju lah dengan benda ni. Jangan kata dalam Malaysia, mungkin ada orang yang sekarang ni PJJ dia tu, isteri duduk dekat Malaysia, suami duduk kat Arab Saudi. Terbaliklah kot. Isteri duduk kat Arab Saudi, suami duduk kat Malaysia. Isteri jadi nurse dekat hospital dekat Saudi, suami duduk kat Malaysia. Dia pun PJJ. Berhubung semua pun sekarang ni mudah, nasib baik ada video call. Kalau dulu saya ingat lagi, kalau kata kita nak berhubung dengan orang luar negara ni, Allah, habis duit kan. Sekarang ni mujok internet semua ada. Kita bukan takat boleh call, kita boleh buat video call lagi. Kan, saya ingat lagi dulu masa arwah abah saya dengan mak pergi haji, masa saya kecil dulu, saya kena tinggal duduk dengan makcik. Kita nak call tu, Allah, berapa puluh ringgit. Dah sekejap dia jawab. Kan, tapi mudah alhamdulillah sekarang ni. Cuma macam mana sekalipun, PJJ ni ada satu kekurangan dia. Kan, ada satu kekurangan yang mana cabaran besarnya adalah tidak ada perjumpaan atau perhubungan setiap hari. Dia tak berjumpa setiap hari. Okay, dia kena kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. So cabaran ni lah menjadikan satu benda yang besar. Besar sebenarnya bagi orang yang melalui pernikahan jarak jauh ni. Okay, saya percaya semua orang yang melalui fasa PJJ ni, dia sedang melalui satu cabaran yang mana dia akan ada rasa mungkin ada yang selesa, mungkin ada yang tak selesa, dan mungkin ada juga pergaduhan. Yang ni adalah satu perkara yang saya selalu membawa kes di mahkamah. PJJ.
Kalau kata kahwin pun ada cabaran. Kalau tanya orang yang couple tanya, lagilah kan. Couple ni yang belum kahwin kan. Kalau yang belum kahwin tu, dengar cerita kata Pak Wer tu dah nak kena pindah pi negeri lain, kita rasa macam down. Tak payah kat orang lain lah, kat saya pun juga dulu berlaku macam tu juga kan. Sebab bila jauh ni dia ada cabaran yang besar sikit dari sudut kepercayaan kan. Kepercayaan tu pun besar juga tu. Kan, kepercayaan dari sudut tanggungjawab. Okey, jadi petang ni kalau kita nak bercerita tentang PJJ ni, perkara pertama yang saya terlintas dekat dalam pemikiran berkaitan dengan undang-undang ni, saya terlintas dengan beberapa kes perumah tangga yang pernah saya lalui. Dalam PJJ ni, ada orang kata PJJ ni dia menjadi punca kepada perceraian. Tapi ada juga sebenarnya orang yang PJJ ni dia mampu untuk bertahan. Ada orang tahu dah lama, dah 15 tahun PJJ, tak bercerai pun okey je. So ada yang macam tu. Tapi tak kurang juga, ni tak kurang ni maksudnya banyak lah. Tak kurang juga dengan pasangan yang asal kerja PJJ saja, cabaran tu macam-macam. Walaupun ada yang cabaran tu macam-macam, ada yang boleh terima dan ada yang tak boleh terima. So biasanya yang tak boleh terima ni yang akan menjurus kepada proses perceraian di mahkamah syariah. Kalau tanya kat saya, tuan ada tak pengalaman handle kes yang PJJ bercerai? Saya boleh katakan kan, kalau kata rak file kes saya tu penuh dengan kes fasah dengan cerai taklik, saya boleh katakan separuh daripada kes cerai tu adalah cerai PJJ. Separuh mesti PJJ. Okay? Sebabnya saya bila kita bawa kes begitu, saya kalau bawa saya mesti tanya sekali. Saya mesti tahu apa sebab jadi sebagainya kan. So mostly antara cabaran orang yang PJJ ni dari sudut kepercayaan. Okay, kebanyakannya cerita tentang kepercayaan. Okey, kita tentang kepercayaan ni begini. Ada isteri yang mana dia kurang percaya. Dia kurang percaya dengan suami dia, dan bila kurang percaya tersebut, mungkin boleh lagi dia bersangka baik. Tapi disebabkan kadang-kadang ada yang kantoi. Yang kantoi ni yang curang, kemudian ada yang suami ni dia dah couple dengan perempuan lain. So benda-benda begini adalah cabaran yang terbesar. Okey, cabaran yang terbesar dalam PJJ. Sebab bila dua hati duduk berjauhan, inilah yang menjadi satu sebab. Okey, menjadi satu sebab kenapa PJJ ni sukar untuk nak bertahan dalam suatu tempoh yang lama. Saya tak kata benda ni mustahil, okey. Ramai yang berjaya dalam perkahwinan jarak jauh ni. Okey, ramai sebenarnya. Cuma ada yang di kalangan kita yang mungkin susah nak mempertahankan pernikahan jarak jauh ni. Okey, sama dia tak percaya dekat pihak satu lagi, ataupun dia mungkin tak percaya kepada diri dia sendiri. Jadi kalau katalah ada orang yang dia tak mau PJJ begini, dia mungkin akan usahakan juga untuk pasangan dia datang duduk sekali. Okey, adalah yang minta untuk isteri yang mungkin dah bekerja, kemudian minta isteri tu berhenti, pindah mai duduk sekali. Tak apalah, tak payah kerja yang tu, saya tanggung awak, contoh dia. Ada orang yang sanggup, tapi tak ramai juga yang sanggup untuk berhenti kerja. Tambah-tambah pula, bila pekerjaan yang bagus, kemudian pekerjaan tu yang membayar hutang-hutang isteri ni sendiri. Zaman sekarang ni, logiknya, ramai orang yang mungkin ada hutang PTPTN, ada hutang kereta, ada hutang rumah. Kalau dia berhenti kerja, bagaimana situasi nak membayar tersebut? Kalau suami ni orang yang berkemampuan, okey, orang yang ada duit, mungkinlah kan. Tapi tak semua orang nikah macam tu. Kan? Tak semua orang ada nasib untuk berkahwin dengan lelaki kaya macam tu kan, yang boleh bayar everything.
So kita ambil secara realitinya lah kan. So kalau kita berhenti kerja, siapa yang nak tanggung bayar semua tu? So that's why ada orang dia kata tak apalah, kita nikah jarak jauh pun seminggu sekali kita jumpa. So okey lah, sebab nak membayar perkara-perkara tersebut. Kan, kalau kata nak berhenti macam tu tak bayar, kita tak ada aset, kita tak ada pekerjaan, kita tak ada gaji. Kalau kita berhenti pun kita nak cari kerja yang baru, boleh. Ada orang berjaya. Ada orang dia mungkin percaya pindah duduk dekat dengan suami, dia buatlah kerja apa pun. Ada orang okey lah kan. Tapi kalau kata tak ada orang macam tu, so memang kita kena bertahanlah dengan perkahwinan jarak jauh ni selagi mana kita tak dapat pekerjaan yang bagus untuk nak cover kita punya liability kita tu. Okay, yang tu perkara yang normal. Alright, tu dari sudut kepercayaan. Yang keduanya, ujian yang selalu berlaku untuk orang yang PJJ ni, yang menjadi punca kepada perceraian ni adalah tanggungjawab. Saya suka untuk cerita tentang tanggungjawab ni sebabnya ramai orang isu dia adalah dia duduk berjauhan. Suami duduk asing, suami duduk dekat KL contoh suami duduk kat KL, isteri duduk dekat Penang. So KL dengan Penang. Jadi memandangkan isteri ni duduk dekat Penang, so ada suami ni dia mungkin dia tak bagi duit belanja, tapi dia macam tak tanggung apa langsung. Sebab dia kata isteri tak duduk, so isteri yang duduk rumah sewa tu, so isteri yang bayar. Isteri yang bayar sendiri. Kalau dia duduk sekali, baru dia kata dibayar nafkah. Ada yang macam tu. Kita sebut culas ni lah. Kalau duduk berjauhan sekalipun, suami tetap kena sediakan rumah untuk isteri tersebut. Walaupun mungkin tak duduk bersama. Sebab ini adalah tanggungjawab suami menyediakan tempat tinggal. So ada orang macam saya punya klien dulu, dia ada isu begini, iaitu suami dia tak mau tanggung rumah yang dia terpaksa untuk sewa. Sedangkan suami dia yang kata tak kisah, tak apalah, nak bekerja, awak nak kerja, tapi rumah tu awak tanggung sendiri. So dia kata sebabnya yang awak yang duduk berasingan, awak yang pilih duduk berasingan. Tapi duit gaji tu kadang-kadang dia nak minta bersama. So yang ni lah isu yang kebanyakan berlaku, iaitu suami ni dia tak menunaikan penyediaan nafkah tempat tinggal. Dia selalu sangat berlaku kalau duduk PJJ ni. Sebab dia rasa macam dia isteri bukan tanggungjawab dia. Katakanlah dia tak duduk dekat rumah sewa pun, tapi dia duduk dekat rumah mak. Kan? So suami terpaksa pergi bekerja tempat lain, isteri ni mungkin duduk sekali dengan keluarga, duduk rumah keluarga. So sebab dia duduk kat rumah keluarga, so dia rasa macam aku tak payah nak bagi apa-apa nafkah. Tak just bagi duit makan minum sahaja. Ingat once kalau seorang suami ni, seorang lelaki dah berkahwin dengan seorang isteri ni, tempat tinggal kalau dia duduk dekat rumah mak mungkin tak perlu bayar, tetapi sekurang-kurangnya kita kena bayar juga duit utility. Sebab isteri kita dia mandi, konsumen dia guna elektrik, takkan dia duduk tak guna elektrik kan. Jadi kita kena ada rasa macam empathy sikit, kena ada rasa macam sifat kemanusiaan, kenalah bagi benda-benda tu semua. So ada isu tanggungjawab yang kadang-kadang culas. Dia hanya tunaikan mungkin nafkah anak-anak sahaja. So nafkah anak dia bagi, nafkah isteri hang kerja hang tanggung. Kan? Mostly yang macam tu. Tapi saya tak katalah semua, but biasanya yang kita jumpa adalah kes yang sebegini. Duduk berasingan, hang rumah tanggung sendiri, hang kerja, hang guna duit sendiri. Itu je. Saya boleh kot guna perkataan hang ni no. Biasalah orang kerajaan Kedah tua. Cak minum sat ni. Rasa macam kurang sihat. So kalau katalah ada isu sebegini, jadi apa kebanyakannya yang berlaku kepada pasangan yang PJJ ni? Biasanya bila ada isu berkaitan dengan nafkah lebih daripada 3 bulan, lebih pada 4 bulan culas, right? Kebanyakan isteri dia akan ambil peranan untuk nak berpisah. Dia nak tuntut hak dia untuk berpisah. Ada juga yang isteri dia tak mau pisah tapi dia nak tuntut nafkah.
So depends, bergantung kepada siapa yang berada di hadapan saya ni, yang ada isu sedemikian, apa yang dia nak. Ada orang tanya kat saya, tuan, saya PJJ dengan suami saya macam ni, and then apa perlu saya buat? Saya tak ada nak kata apa. Apa yang saya perlu buat, yang tu adalah persoalan anda sendiri. Sebabnya, anda yang akan pilih. Anda boleh bertahan dengan PJJ ataupun anda nak pilih untuk bukan PJJ. Kalau anda rasa macam suami memang gagal dalam menunaikan nafkah sewaktu PJJ, anda ada hak sama ada nak tuntut nafkah ataupun anda nak tuntut perceraian. Bergantung kepada fakta kes kita sendiri. Anda yang perlu tentukan diri kita. Senyau pula dah. Okey, anda yang boleh tentukan keputusan untuk diri anda sendiri. Apa yang anda nak buat? Okey, ada orang dia kata, tak apalah, demi mempertahankan rumah tangga, saya berhenti kerja, saya pergi duduk dengan awak. Okey, dia korbankan dia punya career hanya untuk selamatkan rumah tangga. Ada, okey, bagus kalau ada orang yang boleh buat sedemikian. Cuma tak ramailah. Okey, dan ada juga yang kata, kalau dah sampai aku yang tanggung everything ni, segala-galanya aku tanggung, takkan aku nak tunggu lagi kan? So mungkin ada orang kata enough, cukup sampai setakat ni sahaja. So dia buat tuntutan, sama ada perceraian taklid ke, fasah ke, bergantung kepada fakta kes. Kalau tak cerita tu pun mungkin setuju. Suami pun dia dah duduk jauh, mungkin dia dah ada orang lain, dia pun setuju untuk lepaskan, dia nak kahwin dengan orang lain. Pun boleh jadi juga. Sebab PJJ ni, ujian dia sangat besar. Cuma tak semua orang berjaya lalui cabaran tersebut. Kalau kata tengok pada persoalan kita, PJJ, punca bercerai, tanda soal, depends. Okay? Ada orang berjaya tempuhi PJJ ni. Macam saya tengok yang saya cerita tadi dalam bas tu, abang tu dia dah berulang daripada Putrajaya ke Perlis. Dia kata dah lebih daripada 15 tahun PJJ. So ada orang boleh berjaya 15 tahun. Bukan main jauh tu kan. Tapi saya tak tahulah sekarang ni jadi apa. Okay? Ada orang yang kita tak boleh nafikan sukar untuk bertahan dalam PJJ. Kalaulah ada yang menonton sekarang ni yang single tapi sedang memikirkan untuk berkahwin. Okey? Ini adalah satu ilmu ataupun satu perkara yang baik kalau anda menonton sekarang. Iaitu jika anda menilai diri anda ni mampu untuk menilai anda ni mampu untuk nak teruskan perkahwinan dengan bakal pasangan yang ada possibility PJJ, anda teruskan. Okay? Sebab apa? Yang ni adalah penentu masa depan anda. Okay? Saya bagi tahu benda ni sebab ada orang dia tak pernah fikir benda ni. Ialah time bercinta, dia mesti akan rasa macam semua tu okay, everything okay. Tapi kita kena ingat, once anda dah berkahwin, anda dah memegang tanggungjawab tersebut. Anda tak boleh nak salahkan masa depan. Sebab sekarang ni anda menonton, anda tahu. Anda dah tahu dah nak nilai macam mana sekarang ni. Kalau saya cerita ni based on the real case in mahkamah. Okay? Takkanlah saya nak bagi tahu siapa nama klien dan sebagainya. Mana boleh kan tu. Ni privacy. Tapi percayalah, okay? Percayalah cakap saya, banyak kes yang perceraian saya handle, kebanyakannya PJJ. Okay? Saya tak tipu perempuan. Saya straight to the point, memang banyak yang PJJ. Okay? Alright. So PJJ pun anda sendiri yang kena tentukan. Okay, sama ada anda mampu untuk berkahwin dengan pasangan yang ada possibility PJJ ataupun tidak. Kalau anda yakin dengan kekuatan anda, dengan cinta anda, dengan tanggungjawab yang akan diberi oleh suami nanti, so teruskan. Alright? Kita tak paksa. Yang penting kita sendiri kena tahu, aku mampu ataupun tidak. Itu sahaja. Okay? Alright. Thank you. Saya akan ambil soalan. Tadi saya nak jawab dulu soalan yang pertama. Puan Tasha Azhar, Waalaikumsalam. Dia kata, kalau sijil nikah hilang nak buat macam mana? Pergi ke pejabat agama.
Puan menikah dekat pejabat agama mana, menikah kat masjid mana ke, dekat pejabat agama mana ke kan, daerah mana, pergilah kat pejabat agama tu, bagi tahu kata hilang, nak minta satu salinan lain. So dia pun mesti ada, dia orang akan keluarkan yang baru. Okey, contoh menikah dulu dekat mahkamah dekat pejabat agama Kuala Muda, SP daerah SP Kuala Muda. So hilang, pi dah kat pejabat agama tu balik, bagi tahu. Tengok kat mana. Kalau kata menikah tu kat Siam. Contoh, bukan Puan Tasha, orang lain dia menikah kat Siam, tapi tak balik mai, tak buat pengesahan lagi. So kalau hilang tu pun kena pergi kat Siam balik. Dekat mana anda menikah tu? Songkla, Patani, Naratiwat, kat mana pun, pergi kat tempat tu, majlis agama tu, minta satu salinan lain. Okey, tak ada masalah. Sebab dia sijil nikah kita ni, dia konsep dia, kita pegang satu, pejabat pegang satu. Senang okey. Jamayah Muhammad, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya pernah PJJ selama 8 tahun. Nampak Puan Jamayah, 8 tahun tak bercerai tuan. Dia dah nikah senyap-senyap tanpa buat permohonan di mahkamah pun. Okey. Walaupun tempoh perkahwinan tu 8 tahun panjang lama, okey, tapi tengok ada perkahwinan senyap-senyap. Yang ni saya tak boleh kata apa, sebab Puan Jamayah, yang ni bukan soalan kan. Tapi saya boleh katalah kan, saya boleh kata memang ramai macam ni. Right? Bila BJJ, suami ni mungkin dia pun ada nafsu kan, suami laki. Dia pun kalau kata BJJ dia jarang balik dan sebagainya. Of course dia nak kena ada isteri yang dekat sana juga. Okay, so kalau kata pernikahan senyap-senyap ni kita tak tahu. Pernikahan ni pernikahan yang sah ataupun tidak. Alright? Kalau puan nak tahu dia punya status pernikahan betul ataupun tidak, puan boleh semak. Okay, boleh telefon mahkamah syariah ke, pejabat agama yang ada possibility, okay, dengan tempat mastatin suami tu, untuk tanya status. Kalau kata tak ada dalam daftar pernikahan, tak ada pun permohonan poligami dekat mahkamah, so yang ni kemungkinan besar dia mungkin nikah tu tanpa melalui proses yang betul. Okay. Tapi lama PJJ. Puan Laili, Waalaikumsalam Puan Laili. Tajuk yang panas lah ni. Tajuk panas Oh, okey, Puan Tasha, saya baru kali pertama masuk live. Tak apa, thank you Puan Tasha. Biasa. Lama tak ikut tu Fahmila. Oh, yelah kan Puan Laili ada PDPR kan petang. Okey, Waalaikumsalam. Oh, Ida Ariana kata tamat siaran saya nak bertanya soalan. Oh, tamat siaran habis nanti ni. Tak ada dah nak tanya kat sini. Zabrina Ali, thank you Puan Zabrina memberikan bintang pada saya. Alhamdulillah PJJ sampai anak 3. Kena sabar urus anak seorang diri. Kepercayaan dan kesetiaan tu yang penting. Betul. Okay, Puan Zabrina adalah salah seorang bukti perkahwinan jarak jauh yang berjaya. InsyaAllah saya doakan. Semoga bahagia, kekal selamanya. Okay, Puan Zabrina. Betul. Kalau nak PJJ ni memang kena ada kepercayaan dan kesetiaan. Bukan isteri sahaja, suami pun penting juga. Suami lagi lah penting kan. Thank you so much Puan Zabrina kongsi. Mana lagi ni? Saya adalah salah satu di penentuan cerai luar mahkamah. Kalau puan dah dicerai luar mahkamah, cuma satu je nasihat puan Kalau saya tak tahu sekarang ni puan syuhadah dah buat pengesahan ataupun belum. Kalau belum buat, puan buat pengesahan. Okey, buat kes pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Okey, dapatkan sijil nikah, sijil cerai. Kita jangan senyap-senyap. Ni kalau puan dah buat bagus. Okey. Kesetiaan menghadapi setuju PJJ antara sebab pasangan muda curang.
Oh, Kak Kia kata tengok app Bigo pun dah boleh menggoyang rumah tangga. Uish, Kak Kia ada Bigo ke? Biar betul Kak Kia. Kak Kia ada Bigo Asyat. Bahaya kan Bigo ni. Saya buat, saya first time itu tengok kan, dia kan naik dekat iklan kan, kena naik Twitter Bigo, biar betul. Kata, oi dalam tu, ya Allah betul dahsyat sungguh. Pelik kan? Saya rasa macam janggal tau. Sebab banyak, sorry to say kan, banyak anak muda yang macam hanyut kat dalam Bigo tu. Betul tak? Kalau siapa yang ada, tolong sahkan. Saya ingat TikTok akan jadi macam tu kan. Saya pun ingat TikTok. Sebab tu saya tak buat TikTok tau masa awal. Saya ingat dia akan jadi macam tu. Tapi rupanya TikTok ni pelan-pelan dia berubah tau. Dia berubah kepada ada memberi maklumat, memberi info dalam gaya yang apa begitu? Dalam gaya yang santai lah kan, gaya yang seronok-seronok kan. Ada, kalau macam guaman saya sendiri pun saya hanya jawab dalam bentuk santai-santai. Ada orang yang lebih rajin sikit, dia buat macam apa, tunjuk macam tu kan. Saya tak rajin sangat nak buat edit-edit macam tu. So saya jawab soalan je, senang sikit kan. Ramai orang lebih suka macam tu. Tapi kalau Bigo ni dia lain macam kan. Ekstrim. So bahayalah kan. Pantau lah tolonglah pantau anak-anak. Kalau ada anak-anak perempuan kan, tolonglah pantau. Tak payahlah download apps tu. Bahaya, rosak. PJJ buat suami rasa bebas and siap mengaku bujang lalu bercinta dengan perempuan lain. Oh, betul lah tu. Itu sangat betul. Jadi puan kan, saya nak kongsi lah puan Ita Memang selalu juga kita dengar cerita tentang bila PJJ suami curangan. Saya pun tak kurang juga tahu bila PJJ pun ada isteri yang curang. Isteri bercinta dengan lelaki lain pun ada juga puan. Okay. So, bab curang ni saya boleh katakan sama. Saya boleh katakan sama. Perempuan pun sama, lelaki pun sama. Okay. Sama, lebih kurang. Sebab laki ada nafsu, perempuan pun ada nafsu juga. Iyalah, kalau kata dah PJJ, of course, ada yang lama tak dapat dan sebagainya. So, kita tak boleh nak kata apa juga. So, kalau kata benda betul nak buat, lepas cara yang baik ke, buatlah cara elok sikit. Tu je lah. Kan, kahwinlah. Ida Ariana Adilia. Andai ya lafaz talak satu. Macam mana ni? Andai ya lafaz talak satu, hubungi kawan baik isteri dalam WhatsApp tuan. Hukum apa tuan? Ya Allah, macam mana saya nak baca ni puan Ida Andainya lafaz talak, hubungi kawan baik isteri dalam WhatsApp tuan. Hukum apa tuan? Andai ya tu siapa? Dia ke? Puan, tolong tulis ayat yang penuh boleh tak Puan Ida? Tolong tulis cerita yang penuh. Okay, insyaAllah boleh nampak. Kalau tulis macam ayat-ayat moden sangat ni, saya pun payah juga. Walaupun saya ni tak adalah tua. Saya bayar-bayar hampa juga. Saya muda lagi tau. Tengok rambut. Mana ada uban ni? Minum sat lah. PJJ hati kena kental. Medical check up seorang-seorang, bersalin seorang-seorang. Dahsyat ni. Saya tak tahulah. Cuba kalau tanya kat orang-orang lain ni sorry to say lah puan kalau kata saya lah kat tempat puan, bukan saya lah kot. Medical check up seorang-seorang ni is not me lah. Bersalin seorang-seorang. Ya Allah. Liana Ana, duduk dekat pun boleh cerai, apatah lagi PJJ. Tu betul lah Puan Liana kan.
Duk dekat pun boleh jadi, kan? Duk dekat pun boleh jadi cerai, apatah lagi PJJ. So memang banyaklah pasangan yang bercerai kerana PJJ ni. Inara Khabib, PJJ sangat tinggi ujian dengan dugaannya saya PJJ 8 tahun. Ni pun 8 tahun juga Puan Inara. Wow. Kebanyakan urusan saya buat sendiri sampai dua orang anak minta tolong pun berkira. Jadi Puan dah berjaya ke belum ni? Tak apalah, saya doakan Puan dipermudahkan segala urusan lah. Kesabaran Puan tu tinggi, okay? Kesabaran tu Puan tu sangat tinggi. 8 tahun bertahan dalam tempoh perkahwinan untuk PJJ ni adalah satu perkara yang boleh dibanggakan lah. Okay? Tahniah. Betul tuan, tapi nanti suami kata siapa suruh hang kerja, berhentilah duduk rumah. Yang ni memang banyak juga berlaku Puan Lena. Sebab ada yang kata hang yang kerja, hang lah jaga bayar rumah tu, kan? Jadi kalaulah memang betul isteri ni beli rumah, okay? Isteri kerja, dia beli rumah, takkan suami nak kena tanggung, kan? Sebab rumah tu aset isteri tu. Tapi at least lah, kan, elektrik yang isteri guna, anak-anak guna tu bayarlah juga. Jangan lepas tanggungjawabnya. Ni asal isteri kerja je, PJJ tanggung sendiri. Duduk kat rumah mak tanggung sendiri. Tak boleh lah macam tu. Kalau macam tu senang orang kahwin ni, kan? Kahwin je, ya, tak ada benda lain. Tasha Azhar, saya nikah kat Alostak, tapi saya duk SP, boleh buat tak? Kalau Puan nikah dekat Alostak, Puan kena pergi dekat Pejabat Agama Kota Stark tu. Okay? Dekat Pejabat Agama Kota Stark, dia punya sijil nikah Puan. Okay? Dia tak boleh buat kat SP Puan. Sebab Puan rekod perkahwinan Puan tu mungkin ada dekat Alostak. So sebaiknya lah, sebaiknya. Wallahualam, kalau cuba try tengok, sebab malas nak pergi jauh kan, cuba try tanya dekat SP tengok. Ni semua urusan dengan pejabat agama. Kalau pejabat agama SP kata tak apa, kami pun boleh buat keluar sijil nikah baru tu, okey lah, tak payah pergi sampai Al-Ustaz. Liana Ana, saya tak suka PJJ, saya suka PJK masa sekolah. Aduh, yang buruk pula dah. PJK. Saya pun suka PJ. PJ je waktu main bola. Saya nikah kat Al-Ustaz, tapi sekarang saya ada Kuala Muda, boleh tak? Okey, sama soalan tadi Puan Tasha Azhar. Ida Ariana Adelia, okey. Kawan nikah di Thailand, tak daftar nikah di Malaysia. Okey, status pernikahan macam mana tuan? Mohon pencerahan tuan, terima kasih. Baik, kata kat kawan tersebut, Puan Ida, kalau nikah dekat Thailand, tak daftar nikah di Malaysia, pernikahan dia orang tu tak dianggap sah lagi. Tak boleh dianggap sah lagi. Dia jangan rasa macam nikah kat Thailand tu dah selamat dah balik di Malaysia, okey, jadi suami isteri. Tak boleh macam tu. Sebab kalau ada setengah perkahwinan yang mana kita buat pengesahan, rupa-rupanya tak cukup sah rukun tersebut. Ada orang yang syarat nikah pun tak kena. Okey, contoh saya pernah kendalikan satu kes ni. Nikah, dia rasa macam nikah dia tu betul. Bila dah melepasi border, so nikah pakai wali hakim, ada suami, ada isteri, ada saksi, ada akad. Okey, so azam macam komplit dah. Tengok-tengok pula kan, dari sudut wali tu, jarak wali tu dekat je. Wali tu rupanya duduk dekat Kubang Pasu. Kubang Pasu, nikah dekat Songkla. Tengok-tengok tak lebih 2 marhalah. Mahkamah tak boleh terima juga benda tu. Okey, tu kita panggil syarat pernikahan tu batal lah, tak sah lah kat situ. Sebab nak nikah menggunakan wali hakim, dia mestilah wali ni melebihi 2 marhalah. Okey. So kalau nikah di Thailand ni, ingat kena buat pengesahan.
Kalau tak buat pengesahan, kalau ada orang telefon, dia beritahu kata dekat pejabat agama dia bagi tahu kata apa, suruh pergi tangkap khaluat kan. Pejabat agama boleh ditangkap dan anda memang boleh ditangkap, dia takkan boleh dilepaskan. Okey, memang boleh kena charge khaluat. Sebab anda tak ada bukti pernikahan tersebut sah. Suka boleh main-main kan? Jadi buat pengesahan. Okay? Kalau tak buat pengesahan, jangan kata khaluat tu. Let's say lah, tak kena tangkap pun. Tapi kalau katalah lahir anak. So, kalau lahir anak nanti ni, anak tak boleh dibin ataupun bentikan kepada bapaknya. Walhal mungkin perkahwinan tersebut mungkin sah. Tapi disebabkan tak disahkan lagi di Malaysia, jadi KKM tu, kalau kata lahir anak tu nanti, dia takkan boleh iktiraf. Kalau cerita dulu mungkin lah kot. Adalah cerita orang yang boleh nikah siam, balik mai, lahir anak pun boleh lagi dibin kepada laki dia. Tapi kalau sekarang ni, sorry, memang tak ada dah benda tu. Okay? Hampa balik mai Malaysia, lahir anak, anak tu takkan boleh dibin ataupun bentikan kepada si bapa tersebut. Apa kesan dia? Kesan dia, anak tu akan dianggap sebagai anak tak sah taraf. Jadi kalau anak tak sah taraf ni, kalau dia nak kahwin, kalau perempuan, dia nak kena pakai wali hakim. Kalau laki tu mati, dia tak boleh nak tuntut faraid, dia tak boleh dapat pusaka. Apa lagi? Kalau kita bercerai nak tuntut nafkah anak, okay, tak boleh tuntut nafkah anak sebab nafkah anak hanya kepada bapa kandung, bukan bapa biologikal. Faham? Nak tahu bapa biologikal, bapa kandung, cuba tengok video saya sebelum-sebelum ni. Video TikTok pun ada. Okay? So, penting untuk buat pengesahan. Kena daftar nikah di Malaysia. Okay? So, kalau tanya kat saya apa status pernikahan, saya boleh kata pernikahan dia orang boleh jadi sah, boleh jadi tak sah. Tergantung kat tengah-tengah. Faham? Saya tak boleh iktiraf. Saya pun tak mau kata mengiktiraf pernikahan di sana tu sah. Saya takkan kata macam tu. Okay? Saya pun tak boleh mengesahkan benda tu. Alright? Apa yang saya boleh kata, benda tu tergantung. Boleh jadi sah, boleh jadi tak sah. Hampa duduk kat tengah-tengah. Kan? Macam cerita Tiga Abdul. Apa? Di atas langit, di bawah bumi, apa di tengah itu? Ada yang kata hujan. Mentang-mentang musim hujan kan. Abdul Wahab dia nak mengurat anak-anak negara tu kan, dia buat pick up line macam tu kan. Macam itulah, tergantung. Okey, Syuhadah Nur. Mungkin ada benarnya kot, PJJ 2 tahun, duduk sekali, asbab PKP 6 bulan sahaja, urus anak sendirian. PJJ 2 tahun. Sekarang ni kot yang sebab PKP ni Okey, Inara Khabib, Tuan Fahmi. Soalan. Kemah soalan macam ni. Saya PJJ 8 tahun. Semakin hari, hati saya dah tawar. Dia tetap memujuk saya. Tapi saya dah bagi tahu dia, hati saya dah kosong. Saya dah tak ada perasaan kat dia. Bagaimana nak bagi dia faham? Ush. Macam mana nak bagi orang faham yang kita dah tak mau dekat dia? Saya lebih suka kalau kata orang yang kita dah cakap terus terang. So kita dah tunaikan kita punya berterus terang tu. So kalau kata kita dah tak mau, okay, kita dah tak mau, kita boleh minta untuk dilepaskan. Okay. Cuma persoalan kepada Puan Inara sendiri, apakah tindakan Puan? Apa tindakan Puan? Adakah Puan hanya sekadar bagi tahu saja tak ada hati, ataupun Puan dah buat lebih daripada tu? Maksudnya Puan dah filekan perceraian ataupun belum? Sebab kadang-kadang ada orang dia tak tahu. Dia rasa macam kita ni mungkin boleh bagi peluang lagi. Kan? Mungkin boleh bagi peluang lagi untuk berbaik. Dia tak rasa macam kita ni tak suka lagi dekat dia. So kalau kata dah dapat tuntutan perceraian daripada mahkamah, okay, dah dapat file, dah ada satu saman datang, saman tuntutan perceraian. So mungkin dia tahu kat situ. Mungkin dia dah tahu dah yang kita dah tak ada hati. Okay, sebab saya pun tak boleh nak cakap juga. Macam mana kita nak bagi tahu lagi kata kita dah tak ada hati? Takkan kita ni yang mungkin seorang yang berkata-kata lembut, tiba-tiba pula nak bagi tahu kita ni kasar.
tukar perkataan mencarut, maki sebagainya kalau itu bukan diri kita. Kan? Kalau puan memang seorang yang bagus, tak jaga benda tu. Okay? Cuma nak bagi tahu, nak menyampaikan yang kita dah tak ada hati tu, tunjukkan. Kena ada kita panggil apa? Seeing is believing kan. So kita kena tunjukkan macam mana kita nak buktikan yang kita dah tak ada hati. Apa tindakan kita yang selanjutnya? Nak bagi dia faham. Kalau bukan cerita puan Inara. Kalau saya, macam mana saya nak tunjukkan? Kalau saya dekat 4 puan lah. Katakanlah saya ni perempuan. Okay? Ada nampak macam perempuan tak? Tak kan? So, katakanlah saya ni perempuan, isteri yang dah tak ada hati dekat suami. Okay? Saya mungkin kata, abang, saya dah tak mau dah. Saya dah tak mau dah teruskan perkahwinan. Saya dah tak ada perasaan dah. Abang nak buat apa pun buat lah. Saya memang dah tak ada hati dah. Okay, contoh macam tu kan. Macam boleh berlakon kan? Kita try sekali ya. Abang, saya dah tak boleh nak teruskan perkahwinan. Saya dah tak ada hati dah kat abang. Tolonglah faham. Ini luahan hati saya. Tolonglah. Kan? Saya dah bagi tahu dah macam tu. Macam drama pula aku ni kan. Okay. Dia tak cukup macam tu saja. Kalau saya kata, bang, saya akan filekan kes ni. Okay, nanti tolong hadir ke mahkamah. Kita settle dekat mahkamah. Cukup, saya dah tak mau teruskan. Ni saman dia. Senang. Sebab kita bukan sekadar berkata-kata, kita tunjuk effort kita nak buat apa lepas ni. Nak buat apa seterusnya lah kan. Saya tak suruh puan Inara tapi saya cerita kalau saya. Ini ayah. Saya tak kita tekak aku ni. Okay. Sorry berlakon hampa pula. Syah Zaki Opa pula dah. Bigo umpama kelab malam bergerak tuan. Kelab malam bergerak. Siti Arcia. Macam mana Arcia. Saya suka tengok live and VTT tuan. Video TikTok. VTT aku baru dapat ayat ni. VTT. Video TikTok. Dari sini saya dapat info yang jelas dan bantu saya dapatkan hak iddah saya hampir 9 tahun. Alhamdulillah. Tahniah puan Bila saya share, ex mungkin tengok terus dia bagi. Selama perceraian dia hanya berhubung dengan anak je. Kalau dengan saya susah nak bawa berbincang. Dari dulu sampai sekarang payah nak ajak bincang. Alhamdulillah. Inilah salah satu daripada matlamat saya. Memberi pengetahuan kepada setiap orang. Okay? Tak kira lelaki ataupun perempuan. Tapi mostly yang ambil tahu benda ni adalah wanita. Jangan terkejulah sebab 98% follower ni, follower yang menonton live, yang follow saya punya page Pami Ramli ni, 98% adalah wanita. So itu perkara yang biasa. When you educate a man, you just educate one man. When you educate a woman, you just educate a whole nation. Gitu. Boleh bercakap bahasa Inggeris ke aku ni. Okay, Alhamdulillah. So bagi orang semua tahu betapa dalam perkahwinan, dalam bab munakahat Islam ni, setiap orang dia ada hak yang tertentu. Kan? Alhamdulillah. Thank you so much Puan Siti. So kalau Puan Siti teruskan bersama dengan saya, insya-Allah banyak lagi perkongsian yang akan saya cuba sampaikan. Sekarang ni saya tengah menulis, ada satu penulisan baru. Sebenarnya saya ada buat satu penulisan cerita tentang jangan dibuli, jangan buli seorang wanita. Sebab saya marah sangat bila ada semalam ada satu klien, dia buat video call, dia cerita kat saya tentang bagaimana pelakuan bekas suami dia yang macam membuli dia. Sikit-sikit ugut, kawan ni pun sampai takut. Okay, dia sampai takut dengan ugutan-ugutan dan jenis. Saya kata macam tak ada beza dengan orang kena buli. Buli masa zaman sekolah, macam tu juga buli lepas bercerai. Okay, so buli ni benda yang kita boleh atasinya adalah dengan kita
memperbanyakkan ilmu kita sendiri. Kalau kita tahu ilmu sesuatu, ilmu mempertahankan diri, ilmu dalam mengetahui tentang hak kita, kita pasti tidak akan dibuli. Kan? Sebab tu saya buat tagline saya. Kalau siapa yang follow daripada awal, dia akan tahu tagline saya, wanita apa? Macam mana? Kekuatan seorang wanita terletak kepada ilmunya. Itu tagline, okey? Kekuatan seorang wanita terletak kepada ilmu dia. Cik, Kak Kia, Bigo tu melintas tuan, jadi tertengok lah. Kak Kia tengok. Haslinda Suami, waalaikumsalam. Okey. Puan Ida tulis balik, Puan Ida Ariana Adelia. Okey. Suami lafaz talak 1 dalam WhatsApp melalui kawan baik saya. Hukum apa, tuan? Alright. Soalan kalau tanya kat saya hukum. Kalau tanya kat saya hukum ni dia ada 5 jenis. Satu, hukum jatuh haram ke, wajib ke, harus ke, sunat ke, makruh. Kan? Okey. Kalau tanya benda ni, saya tak tahu nak jawab. Hukum wajib ke, haram ke, harus ke, semua ni. Cuma satu je. Kalau benda ni berlaku kepada kita, alright, suami ada lafaz cerai, sama ada directly kepada WhatsApp kita ataupun melalui WhatsApp kawan kita ke. So, ada saja isu perceraian ni, bukan soal hukum yang kita kena tahu. Okay? Soalnya adalah sah ataupun tidak. Itu soalan yang paling penting. So, kalau nak tahu sah ataupun tidak, Puan Ida kena buat pengesahan. Okay? Kena buat pengesahan lafaz cerai di mahkamah. Okay? Kalau lafaz cerai ni datang dalam bentuk WhatsApp, okay, bertulis. Jadi, kita boleh pastikan yang ni adalah lafaz cerai kinayah. Apa maksud kinayah? Maksudnya, dia kiasan. Iaitu dia mesti bersama dengan niat suami. So, suami ni akan datang ke mahkamah. Dia akan disoal oleh hakim. So, hakim akan soal, betul tak hantar ni? Betul tak isteri dakwa kamu hantar lafaz cerai melalui handset, melalui WhatsApp kawan? Okay, kalau dia kata betul, betul. Okay, satu. Kemudian, betul tak isteri dakwa perkataan lafaz cerai yang macam kamu tulis ni? Kalau dia kata betul, betul. Kalau yang ketiga, kamu ada niat ataupun tidak? Sebab lafaz yang tertulis, ditulis dalam bentuk WhatsApp, okay, walaupun mungkin dia tulis tu, aku cerai hang dengan talak 1. Contoh. Jadi, dia tak boleh dikira sebagai lafaz yang jelas. Okay, lafaz yang jelas, dia tak perlu pada niat. Tapi kalau dia datang dalam bentuk bertulis, dia perlukan kepada niat. Dia dah mengaku dah, kata dia hantar, memang betul lafaz tu, memang betul ada perkataan macam tu, dia akan tanya kepada niat. Ada niat ataupun tidak hantar lafaz sebegitu. Hantar tu niat memang untuk bercerai ataupun tidak. So, kalau suami kata, saya memang ada niat, maka tertalaklah puan dengan talak 1. Walaupun WhatsApp tu datang daripada kawan kita. Tetapi, kalaulah kata dekat dalam mahkamah tu, suami kata, saya tak ada niat. Bukan saya yang hantar. Contoh, saya dalam keadaan tak sedar ke apa, saya tak ada niat lah untuk menceraikan tu. So, mahkamah, hakim akan suruh suami sumpah. Suami bersumpah. So, kalau suami sumpah, makna katanya, lafaz tu tak sabit, tak jatuh. But the point is, apa yang penting kat sini adalah, apa yang kita boleh pelajari, kita kena buka kes pengesahan. Alright? Jangan tanya kat saya, hukum ni wajib ke, harus ke, sunat ke apa. Okay? Yang tu bukan isu dia. Alright? Isunya adalah, apa yang kita perlu buat bila dah berlaku benda macam ni. So, wajibnya, kita kena buka kes. Dia wajib tau. Once kita dah dapat mesej, kita dengar ada lafaz macam tu, okay? Lafaz cerai luar mahkamah kita sebut ni, wajib untuk kita buka kes.
dekat mahkamah syariah, nama kes tu permohonan pengesahan lafaz cerai. So, buatlah secepat mungkin. Alright? Tu je. Tak GPJJ pun bercerai Puan Syakila Syazali. Sabarlah banyak-banyak Kak Kia, doakan semoga dimudahkan Ustaz. Amin. Amin. Saya nak tanya, kalau pergi mahkamah lepas edah rujuk, Puan Dia Cotton Alice, saya nak tanya, kalau pergi mahkamah lepas edah rujuk, ada koma ke ayat kat mana-mana ni? Saya nak try koma kan. Saya nak tanya, kalau pergi mahkamah lepas edah rujuk, so saya masih macam tak nampak lah soalan. Saya tak nampak apa soalannya. Maksudnya mungkin ni kot, lepas dah habis edah kemudian nak rujuk ke macam mana ni? Saya tak cukup jelas lah dengan soalan Puan Dia. Anak Kak Kia banyak buku. Okey, Puan Syazrina Mams. Assalamualaikum Ustaz. Allah. Ya Allah. Puan Syazrina, walaupun saya ni mungkinlah bercakap berkenaan dengan rumah tangga kan, sebab peguam syar'i, tapi tak semestinya saya ustaz kan. Saya pun tak pernah claim saya ustaz. Okay? Saya pun tak mahu saya digelar ustaz. Tolonglah tolonglah. Saya bukan marah, tapi saya segan. Saya tak nak. Okay? Saya tak nak saya dipanggil ustaz. Cukuplah kalau kata panggilan untuk peguam, biasanya Tuan Fahmi kan. So okey lah. Macam doktor kan. Kalau kita doktor, kita tak panggil dia ustaz kan. Kita panggil dia doktor kan. Macam itulah kalau peguam panggilan dia Tuan. Kalau hakim, Tuan Hakim. Kalau hakim mahkamah tinggi, Yang Arif. Macam tu. Dia ada title dia sendiri. Kalau macam pegawai dekat pejabat agama Kedah ni, dia special sikit. Dia ada title. Saya dulu pun first time baru tahu. Masa mula-mula dululah. Iaitu kalau pegawai LS 41 kan, 41 government ni kat Kedah, pegawai agama, dia ada title Syekh. Hakim-hakim kat Kedah kami semua panggil Syekh. So Syekh. Okay? Kalau bekas suami bukan culas tapi tak bertanggungjawab bayar nafkah anak-anak. Kalau bekas suami bukan culas tapi tak bertanggungjawab bayar nafkah anak-anak dari dalam perkahwinan hingga selepas perceraian. Dah dapat perintah 2 kali mahkamah tapi tetap tak dibayar. Okey. Macam mana kalau nak ambil perintah sekat duit EPF sehingga dipenjara? Bila minta nafkah anak tak mampu tapi kahwin lain mampu. Lelaki, lelaki. Okey, Puan Syazrina. Okey. Kalau kita dah ada perintah nafkah, kemudian perintah nafkah tersebut tak dipatuhi, tak diikuti, okey. Suami tak ikut. Bekas suami tak ikut pun perintah tu. So dia langgar perintah. Kat situ kalau perintah nafkah, alright, bekas suami tak ikut, dia ada tunggakan, dia ada isu hutang kat situ. So kita kena naik ke mahkamah syariah untuk kali yang kedua. Untuk kali yang kedua, kita panggil peringkat penguatkuasaan, yang mana kita boleh tuntut hutang nafkah tersebut. So kita tuntut tunggakan nafkah. Baik, dalam isu berkenaan dengan tunggakan nafkah ni, kalau kita tuntut tunggakan tu sahaja. Tapi kalau kita nak minta untuk sekat ataupun ubah supaya dibuat secara potongan, okey, disebabkan kegagalan dia untuk mematuhi perintah sebelum ni, jadi kita kena buat nama dia tuntutan ubah perintah nafkah anak. Sebab dalam perintah kita sebelum ni, mungkin mahkamah perintahkan yang perlu diberi secara bank in, setiap bulan. So kita tunggu masuk je setiap bulan. Tapi bila dah gagal macam ni, payah pula kita nak naik dan sebagainya, kita kena buat tuntutan lain. Nama tuntutan tu adalah ubah perintah nafkah anak. So mungkin kita boleh minta ubah jumlah, dan juga mungkin juga kita boleh minta ubah cara pembayaran. Cara pembayaran tu boleh jadi potongan gaji, sekat duit EPF dan sebagainya. Alright. Untuk penjara macam ni, biasanya orang yang dipenjarakan ni dia dah sampai tahap yang terakhir, iaitu dah ada perintah nafkah anak dah. Kemudian ada hutang, tuntut tunggakan, mahkamah perintahkan hutang tu bayar tak bayar. Kali kedua pun tak bayar, so mahkamah time tu boleh
memikirkan untuk memenjarakan. Tapi penjara ni pun dia last kali. Biasanya mahkamah akan minta untuk pihak yang lain yang bertanggungan untuk bayar. Contohnya bapa kepada bapa, okey, maksudnya datuk kepada cucu dia. Okey. So kalau tak ada orang bayar pun, time tu dia akan tengok bekas suami ni ada harta tak? Ada harta yang boleh disita tak untuk diberi sebagai cagaran. Pun boleh jadi juga. Okay, so dia bergantung kepada kita punya proses tu. Faham kot no, Puan Syazrina, Mums? PJJ here, okay, PJJ here Syikin Muhammad, PJJ here. Snaza Nur Atika, tapi kalau dia jenis tak faham juga, macam mana ya tuan? Snaza Nur Atikah tadi ni tanya soalan apa? Saya pun dah lupa. Snaza mana tadi? Ada tanya soalan ke Puan Snaza? Ke sebab lakonan saya tadi tu? Kalau dia jenis tak faham juga, bertawakal je lah. Saya tak boleh kata apalah. Sebab memang ada yang jenis macam tu. Sebab tu ada isu lelaki yang disebut sebagai gila talak. Dah diceraikan pun dia masih lagi duk ligan juga. Kan? Tu orang panggil gila talak. Nak bagi faham setiap orang ni payah sikit. Tapi kalau kata dulu Tok Guru saya ajak, dia kata kalau tak mau bagi bekas suami diligan dia kita nak tolak secara kasar lagi jadi ikut lain kan. So nak tolak secara ayat yang tersirat, dia kata cakap je macam ni. Boleh kalau awak nak kahwin dengan saya balik dengan syarat saya nak mas kahwin saya 1 juta. Macam tu. Mas kahwin 1 juta. Faham tak? So macam cerita Sultan Melaka nak pinang nak kahwin dengan Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang tak mau kat Sultan Melaka. Puteri Gunung Ledang nak kat Hang Tuah kan. Jadi cerita Puteri Gunung Ledang pula kan. Okey, tapi apa yang Puteri Gunung Ledang buat? Dia tak mau tolak macam tu, dia tak mau tolak macam cara kasar. Dia kata dia nak jambatan emas daripada Melaka hingga ke Gunung Ledang. Nak 7 dulang air mata anak dara. Nak apa lagi? Hati putera raja, kata kan. Sebenarnya benda tu bukan dia nak sungguh, bukan demand, tapi dia nak tolak. Begitulah. Panjangnya. Saya 11 tahun kahwin dan PJJ and baru je diceraikan bulan lepas. Boleh ke nafkah yang X culas sebelum ni saya nak tuntut di mahkamah? Anak 3 orang saya yang jaga and sepanjang kahwin saya yang tanggung belanja lebih dari dia. Kes belum berjalan. Mahkamah Alok Start still close. Betul. Saya juga nak tahu macam bayaran bulanan, insurans, taska anak and tuition anak-anak yang saya tanggung sebelum ni. Boleh ke saya minta mahkamah arahkan dia bayar as nafkah anak? Right. Saya cuba minta cara baik tapi X tak nak bayarkan. Saya memang buat potongan dari akaun bank saya tiap bulan untuk semua belanja anak. Okay, so cerita tentang nafkah anak. Alright. Kalau puan nak tuntut nafkah yang tertunggak, okay, so kalau nak tuntut belanja-belanja yang kita pernah belanjakan dulu, kita sebut sebagai tunggakan. Alright. Nak file tunggakan tu boleh, tapi nak dapat belum tentu. Sebabnya dalam kes di mahkamah untuk nak tuntut tunggakan ni, dia mesti sebaiknya ada perintah nafkah. Perintah nafkah sebelum bercerai dulu, ada tak perintah nafkah anak-anak? Contoh perintah nafkah anak-anak, dan kemudian kalau ada perintah tu, kita bolehlah tuntut berapa tunggakan. Sebab kita nak kena tahu terlebih dahulu apa basic, berapa jumlah nafkah yang sepatutnya setiap bulan, dan kita nak tengok macam mana kegagalan tersebut. Kalau orang yang ada perintah
At least kita tahu, okay, setiap bulan kena bagi nafkah anak, let's say lah RM1,000. Contoh RM1,000. Kemudian dimasukkan dengan cara bank in ke dalam akaun kita. Okay. So kita boleh tengok trace setiap bulan masuk tak 1,000 tu. So kalau kata tak masuk, at least kita boleh tahu, okay, ada tunggakan 1 bulan. Bulan kedua tunggak, bulan ketiga, bulan keempat. So kita tahu ada tunggakan. Jadi kalau kita nak buat tuntutan tunggakan tu lebih mudah sebab kita ada pembuktian yang berapa basic nafkah patut dapat dan berapa tunggakan yang berlaku. Okay, dekat dalam mahkamah is all about evidence. Okay, dia bukan sekadar kita bercakap semata-mata. Kita nak kena ada bukti. Okay, nak kena ada bukti. That's why, aku nak iklan sikit lah. Ini sebab tu lah saya buat buku, nampak tu. 16 bukti fasah. Ni cerita pasal fasah lah. Bukan cerita tentang nafkah. Kan? Sebab bukti ni penting. Alright. Kemudian persoalan puan kata, so saya menjawab soalan yang pertama berkaitan dengan nak tuntut tunggakan. So kalau nak tuntut tunggakan tanpa ada perintah terdahulu, nak tuntut boleh, tapi susah. Susah nak dapat. Alright. Yang seterusnya apa benda tadi? Kalau nak tuntut insurans. Okey, bayaran insurans, taska dan tuition anak-anak. Alright. Kita boleh tuntut. Okey, boleh tuntut. Cuma kita nak buktikan benda tu sebagai nafkah. Nafkah ni adalah kewajipan. Kalau bapa tak bayar, okey, bapa tak bayar, adakah dia boleh menggugat kesihatan anak tersebut? Pada sisi mahkamah ataupun pada sisi orang biasa pun, kita tahu insurans ni adalah salah satu pilihan. Dia bukan satu kewajipan. Kewajipan di sisi undang-undang dan juga hukum adalah penyediaan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan kan. Okay, so betul lah ada orang kata perubatan. Insurans kan perubatan kan. Tapi insurans kan setiap bulan. Okay, insurans setiap bulan. Sakit ke tak sakit ke kita kena bayar. Alright, that's why dia tak boleh dikatakan sebagai satu kewajipan. Kalau sakit ni, dia mesti kalau sakit baru kita yang bayar. But dia ada dalam pembelaan, biasanya dalam pembelaan pihak lelaki pula kan, kita step aside untuk kita cerita tentang apa pembelaan yang akan pihak lelaki buat kalau kata isteri, bekas isteri tuntut untuk pembayaran insurans ni. Ya, dia akan bagi tahu dari sudut kemampuan. Dari sudut kalau kata sakit, dia ada tak apa-apa alternatif lain selain pada insurans perubatan tersebut. Contoh dia, si laki ni dia kata tak payahlah bayar insurans ni, kalau sakit tu pergi ke hospital kerajaan pun ada. Contoh. Sebab apa? Tahap kemampuan dia macam tu saja. Pun boleh jadi juga. Ataupun dia kata, saya ada klinik panel. Contoh saya ada klien yang mana dia kata dia ada klinik panel. Dia mungkin kerja baik, kan? Tapi dia kata, saya ada klinik panel yang akan cover insurans kesihatan anak-anak. So, buat apa saya nak bayar lagi insurans untuk kesihatan yang lain? Macam tu contoh dia. Pun boleh jadi juga. Alright? So, bila ada jadi perkara begitu, that's why kadang-kadang ada yang mentakrifkan insurans kesihatan ni, dia bukan satu nafkah, tetapi dia adalah satu pilihan. Kalaulah sebelum bercerai dulu, masa dalam tempoh perkahwinan, memang si bapa ni, okay, si lelaki ni yang ambil insurans, yang kemudian dia yang bayar setiap bulan. Okay? Tiba-tiba selepas bercerai, dia tak mau tanggung dah. Si ibu pula yang kena tanggung. Yang tu boleh tuntut. Yang tu kita boleh tuntut insurans kesihatan tersebut untuk dibayar. Okay? Sebab dia yang ambil dulu. So sama juga macam kes seseorang anak yang sebelum bercerai, si bapa ni hantar ke sekolah swasta. Hantar okey je. Selepas bercerai, tiba-tiba nak suruh hantar anak pergi sekolah kerajaan. Dia tak mau tanggung dah kat situ. Okay? So yang tu kita boleh tuntut. But minum dulu. Cuma bila kita tuntut nafkah anak ni, kalau kita tuntut jumlah banyak tu, contoh kita tuntut 1,000 sebulan, belum tentu lagi kita akan dapat 1,000 sebulan. Alright? Sebab kita dalam kes nafkah anak, kita nak cerita tentang keperluan anak. Okay? Bukan kita punya keperluan diri kita, tapi keperluan anak. Yang keduanya, kita kena buktikan kepada mahkamah tentang kemampuan
kemampuan bekas suami tu untuk bayar. So kat situ yang selalunya ada penolakan yang akan berlaku. Alright. Tuition pun macam tu jugalah. But sepatutnya saya setuju, okay, personally saya setuju, memang insurans ni penting. Kemudian bayaran taska, bayaran tuition anak-anak ni, apa saja yang berkaitan dengan anak-anak ni, saya percaya memang betul. Alright, memang betul tanggungjawab seorang bapa untuk memberi yang terbaik. Alright, memberi yang terbaik. Saya sungguh percaya benda tu. Okay, tapi kita tak boleh nak tolak kalau kata ada bapa yang datang ke mahkamah dan dia nak membela diri, kata dia tak berkemampuan untuk bayar benda tersebut. So mahkamah yang akan mengimbangkan dari sudut keperluan dan juga dari sudut kemampuan. Kalau kemampuan dengan keperluan ni perlu seimbang kat situ. Okay, so apa yang perlu anda lakukan, anda perlu tuntut, buktikan tentang keperluan, dan selebihnya biar bicara tu menentukan tentang kemampuan. Kemudian saya memang buat potongan akaun bank saya bulan tu belanja. Okay, alright. Alright, sikit lagi saya nak habiskan dalam 10 minit lagi. Kalau tak ada soalan Tuan tak jemu-jemu bagi ilmu kat wanita TikTok, video live. Terima kasih banyak-banyak tuan. Baik. Thank you Kak Kia. Kak Kia lah follower yang setia dengan saya, Kak Kia. Terima kasih tuan bacakan masalah saya. Maaf saya tak pergi mahkamah sebab PKP, mahkamah tutup waktu tu. Baru ni suami buat kes. Dalam file tu suami kita lepas cerai depan saya. Macam mana tuan? Perlu saya buat? Kata-kata tak jujur. WhatsApp yang suami hantar pada kawan suami padam. Kawan tu tak boleh bagi pada saya, tak ada bukti. Kawan saya call bagi tahu saya tentang WhatsApp tu je. Macam mana tuan kalau saya nak mahkamah nanti? So puan bagi tahu lah macam mana pun benda ni. Masukkan dalam saman dan penyata tuntutan puan. Cerita puan dapat tahu lafaz macam mana. Melalui kawan suami tu nama apa. So benda tu semua akan dipanggil. Okay, so hakim akan tanyakan benda tu dulu. Okay, yang penting kita kena tahu ayat yang bagaimana. So yang akan terlibat nanti ni mungkin kalau suami mengaku, so mengakulah. Kalau suami tak mengaku, kawan kepada suami tu akan menjadi saksi. Gitulah. Kawan suami kawan suami, betul lah. Oh, lakonan tadi. Lakonan tadi pasal apa? Lupa. Aduh. Okey, apa lakonan tadi ya? Saya pun dah lupa dah pas Nazar. Dia dah melalut, dia jauh ni, dia lupa pula dah. Razwan Bakari. Assalamualaikum. Baru-baru ni saya baru dapat saman kes hadanah. Padahal saya dah buat pendaftaran kes hadanah di Jakis, Langor. Okey. Oh, panjangnya. Terkejut aku. Berbeza negeri. Okey, right. Tak apa. Puan Cik Razwan. Yang pertama, macam mana nak settle hadanah tu? Okey. Nak settle hadanah, ni dah file kes ke? Siapa yang file kes? Saya dah buat pendaftaran kes. Oh, okey. Seandainya pihak yang dituntut, okey, maksudnya pihak defendant bersetuju dengan tuntutan tu, maka selesailah kes tersebut. Kalau tak setuju, dia akan pergi kepada perbicaraan, mahkamah yang akan tentukan. Okay, so proses tu panjang lah sebab nak kena selesaikan selesaikan peringkat sebutan, kemudian ada perbicaraan dan kemudian akan ada pengujahan. So mahkamah akan tengok siapa yang lebih layak untuk dapat jagaan anak ni, mak ataupun ayah. Okay, dalam saman hadanah, isteri ada tuntut nafkah anak. Boleh ke dalam hadanah dimasukkan nafkah anak atau buka fail lain? Okay. Biasanya satu kes satu saman. Dia kena lain-lain. Right? Sebab kes nafkah anak dia akan dibicarakan dengan isu yang lain. Cuma kenapa ada orang setengah dia masukkan nafkah anak dekat dalam saman tersebut? Sebabnya dia berharap, kalau katalah sebab kes ni, kalau kata anda filekan, dia akan pergi kepada suluh dulu. Okay, suluh. Suluh ni maksudnya sebelum nak masuk depan hakim, dia akan pergi kepada proses perbincangan. Okay, so dalam proses perbincangan, kita boleh, kalau kata ada persetujuan, siapa nak jaga dan sebagainya, termasuk dengan nafkah,
kat situ suluh boleh ada kuasa untuk nak rekodkan sekaligus jagaan anak sekali dengan nafkah anak berapa, kalau ada persetujuan. Okey, tapi kalau katalah tak setuju, ni suluh dekat Mahkamah Tinggi untuk kes hak jagaan. Tak setuju, jagaan tak setuju, nafkah anak pun tak setuju, so dia akan pergi pada proses untuk sebutan dengan bicaraan di dalam Mahkamah Tinggi hanya untuk kes hak jagaan sahaja. So biasanya akan dinasihatkan untuk kes nafkah anak difailkan kat tempat lain. Melainkan kalau nafkah anak nak buat kat Mahkamah Tinggi pun boleh, cuma tak logik. Sebabnya nak tuntut nafkah anak dekat Mahkamah Tinggi, nilai dia takkanlah nak tuntut 100,000 sebulan kan, memang tak lah kan. So nafkah anak dekat Mahkamah Rendah saja biasanya. Gitulah. Dia memang selalunya kos kes lain kat situ. Alright. Nafkah anak yang dituntut total 926 untuk anak seorang berumur 2 tahun 5 bulan. Ianya terlalu besar. Adakah mahkamah terima tuntutan ini? Contoh amount makanan tambahan dalam 300 padahal anak susu badan. Seperti orang dewasa amount tu. Oh, okay. Alright, let's say benda ni difailkan berasingan. Difailkan di mahkamah rendah. Tuntutan nafkah bulanan RM926. Alright. So, seorang ibu kalau dia tuntut, dia cerita benda tu mungkin menjadi keperluan. Okay? Biar benda tu dibuktikan. Dan apa peranan pula kepada orang yang dituntut, iaitu si bapa. So, kalau si bapa pula, biasanya dia akan buktikan tentang kemampuan. Okay? Dan juga relevan, kerelevanan. Apa relevannya 926 ni? Macam cik kata ni lah. Takkanlah sampai 926 susu semua ni kan. So, kita kena buktikan benda tu tak logik. Dan kita kena, selain daripada cerita benda tak logik, kita kena cerita juga yang kemampuan kita. Adakah kita mampu untuk nak bayar benda tu? Okay? Kita kena cerita, bukan dekat tak logik tu. Maksudnya kita nak kena imbangkan dengan kita punya kemampuan juga. Sebab tak semua orang mampu untuk nak bayar RM926 sebulan ni kan untuk seorang anak. Kalau isteri berjaya, bekas isteri berjaya buktikan pun tentang jumlah tersebut, so kita pula buktikan tentang kemampuan kita, apa liability kita setiap bulan, nak kena potong apa sebagainya. So kita kena buktikan. Akhirnya mahkamah yang akan tentukan berapa selayaknya untuk anak tersebut dibayar nafkahnya setiap bulan. Okay? Medical card pun saya tak setuju sebab majikan cover. Macam saya kata tadi. Okay? Sebab ada setengah orang yang mana nak tuntut insurans, tapi si bapa ni pun dah ada insurans yang mana dia cover anak-anak. Pun ada juga. Saya ada satu klien saya, klien saya yang mana dia adalah seorang lelaki tentera. Dia kata dia ada potongan daripada tentera tersebut, dan kemudian kalau pergi ke hospital mana pun dia akan di cover. So okey lah kat situ. So tak perlulah insurans lain. Kalau insurans kesihatan, kalau insurans pendidikan tu tak ada lah. Insurans pendidikan ni option saja sebenarnya. Dia bukan kewajipan. Okey. Akhirnya, alright, selesai pukul 4.30. Alhamdulillah. Thank you so much kepada anda semua yang stay sampai habis. Alright. Lega aku. 1 jam 30 minit. Okay, thank you so much kepada anda semua yang sudi join live saya ni. Thank you kepada anda yang bertanyakan soalan, yang share video, kan? Share video saya dan sebagainya. Thank you, thank you. InsyaAllah sokongan anda ni memberikan semangat untuk saya meneruskan perkongsian. Okay, saya tak berniat nak provoke mana-mana orang. Saya menyampaikan based on ilmu dan juga pengalaman saya sendiri sahaja. Okay, kalau ada kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Alright, kalau ada terlebih tu pun saya mohon ampun dan maaf. Okay, alright, itu saja daripada saya, Fahmi Ramli. InsyaAllah, okay, insyaAllah saya cuba yang terbaik. Hari Jumaat malam saya akan live lagi jam 9 malam. Saya akan cuba bawakan kawan saya untuk kita borak santai, dan insyaAllah macam ni jugalah anda boleh tanyakan soalan dan sebagainya dengan tajuk jeng jeng jeng. Nanti kita tak boleh bagi tahu lagi. Okey, itu saja daripada saya, Fahmi Ramli. Mohon ampun dan maaf ada salah silap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.